So, untuk pelan kewangan, dia mesti, yang saya baca lah, ayat-ayat panjang dekat muka surat 282 itu, ini yang saya dapat kelaskan apa yang ayat-ayat itu maksudkan. Yang pertama sekali, pelan kewangan itu mesti ada matlamat. Sebab awak tak boleh buat pelan kewangan, suka-suka buat pelan kewangan. Suka saja sebab duit banyak, macam tu. Tak boleh. Apa tujuan awak buat pelan kewangan itu? Mungkin awak nak simpan duit, mungkin awak nak menambah aset, ataupun mungkin awak nak membeli aset, ataupun awak nak membeli handphone, awak nak membeli komputer riba ataupun laptop. Itu adalah tujuan matlamat awak nak membuat pelan kewangan itu. Adakah pelan kewangan yang awak buat itu untuk jangka pendek ataupun untuk jangka panjang? Okay, untuk jangka pendek ini, contohnya adalah dia di bawah tempoh 5 tahun. Okay, di bawah tempoh 5 tahun itu boleh dianggap sebagai jangka pendek. Contoh, awak nak beli laptop. Harga laptop bukan RM50, bukan RM100. Harga laptop paling murah yang saya jumpa adalah RM1,500. Sama dengan harga handphone. Paling murah. Lepas itu kalau ada duit, tak ada masalah. Kalau aliran duit awak masuk banyak, boleh beli cash RM1,500. Okay, tidak semua yang ada aliran duit masuk banyak. So, awak buat pelan kewangan, awak rancang untuk simpan duit. Itu adalah contoh untuk jangka pendek. Contoh untuk jangka panjang pula adalah pendidikan awak. Awak boleh mula sekarang. Contohnya, untuk pendidikan awak dalam masa 10 tahun. Sebab dalam masa 10 tahun, umur awak 26. Awak nak sasarkan apa untuk pendidikan awak? Contohnya awak nak sasarkan untuk dapat ijazah pada umur 24 tahun. Standard. Pada umur 24 tahun, standard untuk dapat ijazah. Awak ambil diploma ke, awak ambil form 6 ke, biasanya 24 itu dah dapat ijazah. Melainkan awak ambil matriks ataupun asasi, awak akan dapat ijazah pada umur 23 tahun. Kurang setahun. So dekat situ awak boleh rancang. Sebab untuk belajar ini dia bukan murah. Macam yang saya cakap minggu lepas, minggu sebelum ini. Sebab itu orang panggil pendidikan itu adalah merupakan satu pelaburan. Sebab dia untuk jangka masa panjang. Okay? Itu yang pertama. Matlamat untuk awak buat pelan kewangan. Bukan suka-suka. Dia mesti ada matlamat. Jangka pendek atau jangka panjang. Okay, selepas itu, bila awak buat pelan kewangan, awak mesti kenal dari mana sumber kewangan awak. Ataupun dekat sini dia tulis sumber pendapatan. Okay, kalau awak ada bekerja, itulah awak aliran masuk duit awak. Kalau awak ada bekerja. Okay, kalau awak tidak ada bekerja, contoh awak berniaga. Itulah awak punya sumber pendapatan. Ataupun kalau awak tidak berniaga, awak dapat allowance, duit belanja bulan daripada parent awak. Itu pun sumber pendapatan tau. Dianggap sebagai sumber pendapatan. Memanglah tak banyak. Tapi itu salah satu duit masuk kan. Bila duit masuk, itu kita anggap sebagai sumber pendapatan. Ataupun aliran masuk. Aliran tunai masuk. Macam tu kot. Okay, duit masuk. Lepas itu, kita tengok juga perbelanjaan. Okay, kalau pembelanjaan kita di bawah pendapatan. Contohnya awak ada baki duit. Baki awak ada RM10. So sekarang ini aliran tunai positif. Bila aliran tunai positif itu, RM10 itu awak boleh simpan. Untuk apa? Untuk matlamat kewangan jangka pendek atau jangka panjang awak tadi. Okay, biasanya kalau ada baki, orang cakap simpan dalam saham lah kan. Biasa orang-orang tua ni memang kata kalau ada duit lebih, simpan dalam saham. Sebab duit saham itu adalah contoh pendapatan pasif. Okay, awak tak perlu buat apa-apa pun. Biar bank, biar institusi itu yang menguruskan wang awak. Kemudian cukup masa, awak akan dapat dividen ataupun faedah. Itu contoh pendapatan pasif.
Okay, kalau awak bekerja tadi, kalau awak berniaga tadi, itu adalah pendapatan aktif. Okay, itu awak mesti kenal. Itu matlamat untuk buat pelan kewangan tadi. Okay, mesti kenal semua benda itu. Selepas itu, bila awak buat pelan kewangan ini, apa yang awak mesti utamakan terlebih dahulu? Terlebih dahulu sebelum awak tengok benda-benda lain. Yang pertama sekali awak mesti tengok simpanan. Okay? Dekat sini dia letak 10%. Kalau awak rasa 10% ini besar, contoh gaji awak adalah, contohlah gaji 3,000. Kalau 10% daripada 3,000 adalah 300. Kalau awak rasa dia macam banyak sangat, awak boleh letak mungkin 5%. 5% tu dah sikit sangat dah tu 5% tu. Okay, sekurang-kurangnya awak letak 10% lah sebagai simpanan. Sebab hidup kita ini sentiasa ke depan. So kita standby, sekurang-kurangnya ada simpanan untuk masa depan. Masa depan itu bila? Masa depan itu bila awak nak kahwin. Masa depan itu bila awak nak ada anak. Masa depan itu bila awak nak bersara. Itulah guna simpanan. Sebab itu awak pelik. Awak nampak parent awak tak bekerja. Dia kerja rumah panjang saja. Contoh. Dia kerja sawit. Dia kerja getah. Dia kerja lada. Contoh. Tapi apa-apa yang awak minta sekarang ini, dia dapat bagi. Itulah orang tua pandai menyimpan tau. Parent saya pun sama juga. Saya pun terkejut dari mana dia dapat duit beli-beli benda ni. So, sebab dia orang menyimpan. Okay. Dan yang kedua, untuk perbelanjaan. Kita tengok dahulu perbelanjaan tetap. Biasanya perbelanjaan tetap ini, contohnya kalau awak bekerja nanti, awak akan menyewa. Okay, menyewa itu adalah contoh perbelanjaan tetap. Tak ada semua orang macam sebelum bekerja dia dah ada rumah sendiri. Melainkan awak bekerja dekat rumah panjang tu lain lah. Okay. Bila awak kerja contoh dekat Betong ke, rumah panjang awak jauh, so awak sewa bilik. So itu adalah perbelanjaan tetap. Apa lagi perbelanjaan tetap? Kalau awak ada beli motosikal secara ansuran, itu juga adalah perbelanjaan tetap. Maksudnya amount yang awak pakai itu tidak berubah setiap bulan. Okay. Duit minyak, duit reload, apa lagi, duit makan, itu tidak tetap. Sebab awak makan kadang-kadang berubah-ubah. Kedai ini harga nasi ayam dia RM5. Kedai yang CB pula harga nasi ayam dia RM6. Sebab itu dia dianggap sebagai perbelanjaan tidak tetap. Okay. Banyak ni awak apa yang awak dah tengok. So hari ini kita gabungkan semua yang awak dah tengok 2 minggu lepas. Dan yang terakhir sekali dekat sini adalah awak membuat refleksi. Apa maksud membuat refleksi ini? Awak tengok balik pelan kewangan yang awak sudah buat. Adakah awak selesa dengan pelan kewangan yang awak buat itu? Lepas itu awak tengok di mana awak boleh kurangkan perbelanjaan. Di mana awak perlu lebihkan perbelanjaan. Itu kita membuat refleksi. Membetulkan pelan kewangan sekiranya aliran tunai negatif. Ini bahaya. Okay, aliran tunai negatif ini bahaya. Kadang-kadang kita tak dapat nak elak. Sebab itu pentingnya ada simpanan ini tadi untuk cover. Ini wang kecemasan. Contoh awak dah simpan setahun, awak dah simpan 1,000 contoh. Tiba-tiba tahun ini tadi motosikal awak rosak. Awak tak ada duit ni. So awak ambil lah simpanan. Itulah tujuannya simpanan itu tadi. Tiba-tiba. Okay, itu dianggap sebagai kecemasan. Kita tak tahu. Okay, so 3 ini aspek yang awak perlu tengok bila awak membuat pelan kewangan. Yang pertama tadi, matlamat. Tujuan awak buat pelan kewangan itu, jangka pendek kah, jangka panjang kah? Lepas itu, awak tengok juga sumber pendapatan dan perbelanjaan. Kemudian untuk yang kedua adalah keutamaan. 2 benda ini dia highlightkan.
Yang pertama adalah simpanan dan yang kedua perbelanjaan tetap. Sebab yang tetap ini, kalau tidak nanti, contoh, kalau kereta, kalau motosikal, 3 bulan tak payah bank tarik. Contoh. Lepas itu dan yang ketiga adalah awak tengok adakah pelan kewangan yang awak buat itu aliran tunai negatif ataupun positif. Ataupun ngam-ngam, tidak ada baki. Kalau ngam-ngam itu bahaya. Okay? Dia mesti setidak-tidaknya aliran tunai positif. Kalau tak banyak pun, sikit pun tak apa. Kalau ngam-ngam, itu bahaya. Okay? Bahaya.